Bismillahirrahmanirrahim. I'rab. Yang pertama, kalimatun urida lafzuha duna ma'naha. Alif lam ialah satu kalimah yang urida lafzuha duna ma'naha. Maksud dia mana yang Quran nak tunjukkan sini, lafaz dia saja, bukan makna dia. Yang dikenal sini lafaz dia saja. Alif lam mim, makna tu sukar difahami kan. So maknanya duna ma'naha, tanpa maknanya. Maknanya tidak dikendaki di sini. So dari segi grammar, fi mahali raf'in, dia adalah khabar kepada mubtada' mahzuf. So mubtada' mahzuf sebenarnya asalnya hazihi alif lam mim. So dia adalah khabar kepada mubtada'un. Ini mubtada' mahzuf lah sini. Ini mubtada', ni khabar kan? Yang ni hazaf. Yang ni kita panggil mahzufun. So alif lam ni dia kata pada kedudukan fi mahalli rafa'. Sebab ni for rafa'. Setiap mubtada' itu rafa'. Kan? Khabar pun hukum dia rafa'. So oleh kerana dia ni adalah sini fi mahalli rafa', kerana dia ni apa dia? Dia mabni lah situ kan? Sebab dia punya huruf ni tak boleh nak baca baris dia kan? Sebab dia kata fi mahalli rafa', pada kedudukan rafa'. Why? Kerana dia adalah khabar. Setiap khabar itu rafa'. Dan khabar mesti ada mubtada' kan? So sebab tu dia kata khabar milik mubtada', li mubtada' yang dimahzufkan. Ni ayat, tengok ayat tu kan? Ayat dia dia kata alif lam ni fi mahalli rafa', pada kedudukan rafa'. Pada kedudukan rafa' kenapa? Kerana dia adalah khabar. Setiap khabar itu adalah rafa', marfu' kan? Kemudian khabar ni mestilah milik mubtada'. Sebab tu dia kata li, khabar ni milik mubtada'in. Mubtada' yang macam mana ada tak? Ada tak situ? Tak ada, iaitu mahzuf. Asalnya ialah hazihi. Sebab tu dia kata hazihi alif lam mim. So hazihi ni mubtada', alif lam khabar. Zalika, okay, zalika dari segi grammar, nama dia nya dari segi grammar ialah isim isyaratin. Satu jenis isim, satu ismu zalika ismu isyaratin, adalah satu isim isyarah. Kerana isim isyarah ni banyak, zalika, huwa, tilka. Dan dari segi grammar, okey, kita tengok zalika alif lam mim, zalika alkitab. Okay, zalika alkitab. Isim isyarah rafa' mubtada'. So dia kata sini mubtada', kemudian alkitab khabar. Okay, sekarang ni yang ni dah bincangkan habis itu. Maknanya dia hazihi alif lam mim. So masuk zalika, betul kan? So zalika ni ialah isim isyarah. Kemudian dari segi kalau dia tu ayat, dianya fi mahalli rafa', fi mahalli raf'in, pada kedudukan rafa', kerana dianya adalah mubtada'un. So dia mubtada', sebab itulah dia berada dalam keadaan rafa'. Okey. Kemudian perkataan za sini, za tu li ka, zalika. Okay. So dia kata wallamu, ni perkataan zalika ni ada lam kan? Ni asal isim isyarah. Asal isim isyarah. Ni li ni hanya untuk menunjukkan jauh.
Sebab tu dia kata li wallamu lil bu'di. Tengok situ. Wallam yang ada pada zalika ni, li ni adalah untuk menunjukkan jauh. Itu kan? Zalika itu. Menunjukkan jauh. Dan kaf ni ialah menunjukkan kamu, orang depan ni. Dan beritahu orang yang di depan tu, lu tengok tu. Zalika wal kafu lil khitab. Khitab mana orang duduk depan kita lah. Mana ganti nama diri yang kedua. Zalika isyaratun. Okey, yang seterusnya al-kitab. Zalikal kitabu. Kitab ni ialah khabar kepada zalika. Ni zalika ialah khabaru zalika. Al-kitabu khabaru zalika. So maksud dia sini kalau kita kata zalika al-kitab. So ada dua lah makna dia. Satu, this is mubtada and this is khabarun. Satu lagi cara dia mungkin makna dia zalika al-kitab. So kalau kita kata zalikal kitab mubtada khabar, terjemah dia sebab zalika ni dalam pentafsiran dia kata this is kan. Walaupun itu, tapi itu tu dari segi balaghah. Dia nak kata ini. Kata zalika, this is the book. This is the book. Kalau makna dia mubtada khabar. Satu lagi makna dia zalikal kitab, this book. Terjemahan lafzi dia that book. Macam mudhaf ilaih. So this book ataupun that book bukan mudhaf ilaih, macam sifat good boy. So i'rab dia kalau kita buat gini, zalikal kitabu, kalau this book, so zalika ni ialah isim isyarat kan, kita panggil isim isyarat. Ni musyarun ilaih, yang ditunjuki, betul tak? Musyarun ilaihi. So apakah hubungan ini dengan ini? So ulama kata sama ada ini adalah kata sifat kepada ini, na'tun, sifat sebab dia musyarun ilaih. Maksudnya al-musyaru ilaih, yang ditunjukkan. Ini bukan sifat al-musyar, sifat kan? So na' ataupun badal. Badal artinya zalika ni juga, yang ni juga, sama aja kan? Kalau tunjuk zalika tu maksudnya kitab tu yang dimasukkan. Kalau tak ada zalika pun mana kitab lah. So same. So i'rab dia sama ada na', sama ada badal. Atau kan kalau kita maksudkan this book ataupun that book. Tapi kalau kita masuk this is the book, maka this is mubtada and this is khabar. Kedua-duanya rafa' lah sini. Ni rafa'. Ini sebab dia pemula kan. Semula semuanya rafa'. Zalika, mana ayat dia? Wa huwa aula. Okey, nak bandingkan ini dengan yang ini, mana kita nak pilih i'rab? Dia kata wa huwa aula min ja'lihi badalan. Yang ini lebih elok, mana kita jadikan dia sebagai khabar. Lebih elok jika dibandingkan kita jadikan dia badal. Sebab sini kita nak cerita this is the book, challenge lah. Kan kita belajar sebelum ni challenge. Nak challenge kepada orang Arab bahawa ni kitab ni tidak ada keraguan padanya. So mesti ada ayat kan? So ini lebih aula dari segi makna. Jika dibandingkan, kita pilih badal. Wa huwa aula, dianya adalah lebih aula min ja'lihi, daripada menjadikannya badal. Min isim isyarah. Badal ini ganti kepada isim isyarah. Maksud dia zalika hak tolak je. Ni sama, ni pun sama juga. Merujuk kepada benda yang sama. Aula dari segi makna dapat. Aula dari segi makna lah. Dari grammar tu boleh pakai dua-dua. Li'annahu, ni dia bagi reason yang kita kata tadi kan. Li'annahu qusida, yang dimaksudkan dengan
dengan kitab di sini bihi ialah al-ikhbar, nak menceritakan, nak mengkhabarkan. Ni dipanggil ikhbar lah ni, zalikal kitab, nak cerita, maknanya nak mengayatkan dia. Ikhbar bi annahu, itu nak menceritakan bahawa dia adalah al-kitabu, dia adalah sebuah kitab yang al-muqaddasu, yang suci, al-mustahaqqu, yang layak lihadzal ism, bagi nama ni, dia sebagai Quran, kan, Alkitab. Ini apa tujuannya? Kerana apa? Tad'iman, untuk sokongan, untuk menyokong. Maksud yang asal dia tadi untuk challenge, litahaddi. Okey, dari segi grammar pula, tata bahasa, i'rab, bila dah terbentuk jumlah ni, zalikal kitab, dah jadi ayat lah kan, zalikal kitab. Jadi ayat tu sendiri dari segi grammar kita nak kata apa? Rafa' ke, nasab ke, jar ke? Sebab ayat ni sendiri boleh di-i'rab kan? Kalau sini kita tengok satu persatu. Zalika oleh kerana dia mubtada, sebab tu dia rafa'. Khabar sebab tu dia mubtada, sebab tu dia rafa'. Walaupun dia tak ditunjukkan barisnya rafa', tapi dia fi mahalli rafa'. Kan? Sebab dia mabni, kan? Pada kedudukan rafa'. Tu ayat sendiri setelah settle dah. Zalikal kitab, takut dia ada hubungan dengan ayat yang lain pula. Kan? Sebab ayat ni kita kata kita boleh takwil dia sebagai mufrad, kan? Okey, dari segi grammar dia kata kalau kita mula ayat tu tak ada i'rab. Tak boleh kita nak kata dia tu rafa' ke, nasab ke, sebab dia mula. So dia tak ada lah hazaf mubtada' ke. Kalau kita kata hazaf mubtada', mungkin dia tu khabar, kan? So dia tak ada. Sebab tu dia kata la mahalla laha minal i'rab. Kita tak payah bubuhlah dia tu rafa' ke, nasab ke, jar. Dia tak ada, sebab dia ibtida', dia permulaan ayat. So wal jumlatu, ayat ini adalah zalikal kitab ni, bila kita pilih dia sebagai ayat, bukan zalikal kitab makna this book, ini bukan ayat. So zalikal kitab adalah ibtidaiyah, jumlah ibtidaiyah, jumlah yang maksudnya dimulakan. So ayat yang ibtidaiyah, hukum dia apa? La mahalla laha minal i'rab. Dan kita dah belajar sebelum ni, la mahalla laha minal i'rab tu ada 2-3, ada banyak kategori dia, kan? Antaranya silah, la mahalla laha minal i'rab. Ala annahu, tapi ala annahu, dalam keadaan yajuzu ja'luhu, boleh juga menjadikan dia nats, badalan, boleh juga. Maknanya kalau kita tak nak pakai yang ni, kita pakai yang ni, boleh, yajuz. Yang ni yang kita kata aula tadi, kan? Okay, settle dah sini. Walaupun begitu dia kata yang ni pun boleh pakai. Yang ni kita jadikan ayat ala annahu yajuzu ja'luhu badlan min isim isyarah fatakunu jumlah la raiba fihi khabaran lismi isyarah. Betul lah. Ini masalah tadi. Kalau kita katakan dia ni sebagai badal zalikal kitab, so sini dah jadi mubtada, nak khabar lah pula, okay? Nak kepada khabar. So nanti kita akan kata yajuz ja'lu min ismi isyarah fatakunu jumlah la raiba fihi khabaran li ismi isyarah. Okay, so nanti zalikal kitab ni la raiba fi, ini mubtada, ini khabar, ini jumlah ismiyah. Zalikal kitab mubtada. So sini akan jadi khabar. So ini dua. Nampak? So jadi dia kata tadi fatakunu jumlah la raiba fi. So la raiba fi ni jadi satu jumlah, kan? Jumlah ismiyah.
So la raiba fihi jadi khabaran kepada zalika. Maknanya zalika ni kalau tak ada kitab pun dia zalika asalnya. Yang ini kata sifat dia aja. Sebab tu dia kata kalau kita nak kata lengkap kepada frasa zalikal kitab. Kan? Kalau kita malah kita kata mubtada khabar kepada zalika dah cukup. Faham tak? Kalau gitu nampak? Li ismi syarah. So dua lah, zalikal kitab boleh gini. Kalau baca gini settle lah, dia habis dah sini ayat. Kalau baca sini zalikal kitab, dia nak kepada khabar lah. So khabar dia ialah la raiba fi. So sini akan jadi this book macam mana kan? This book there is no doubt in it. In it ke about it ke boleh Ada soalan sini? Masih? Khalas? Ana kalau tahu, kalau kita ni ada ilmu ghaib kan, tak balik dah ambil tadi kau tu. Ada hikmah. Itu nak macam kemampuan manusia tu kan, macam mana dia lengkap sekalipun. Seterusnya perkataan la raiba fi. La di situ la raiba fi. So la raiba fihi. So la di sini dia kata la nafil jins. La nafi lil jins. La digunakan untuk menafikan la digunakan untuk menafikan jins. Kadang kita gunakan li nafi al jins. Untuk menafikan jins. Ni raib mana keraguan. So bila kita terjemah jins ini menafikan jins, tiada lah makna nafi. Oleh kerana disebut jins ini sebarang jenis keraguan. Nah, ada jenis lah terjemahan. Kalau ikut grammar, tiada sebarang jenis keraguan. Apa macam keraguan pun tak ada. Ini kita panggil la nafil jins. Dan dia mesti ada isim. Macam kana juga ada isim. Panggil dia khabar dia. So ini kita panggil isim la. So isim la. Isim la linafil jins. Dan hukum isim ni, sebab tu kita baca la raiba. Hukum dia ni adalah dia mesti mabni. Isim dia ni mesti mabni. Kata di situ. Waraibu ismuha adalah isimnya. Waraibu ismuha. Al-mabniyu, dia mabni. Mabni pula dengan bagi apa? Fathah. Sebab tu dia kata alal fathi. Mabni dengan fathah. Fathah.
Dia menasabkan. So bila dia baca fathah artinya dia nasab lah. So kedudukan dia fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasab. Jadi antara perkara-perkara yang nasab antaranya ialah isim la. Nasab fi mahalli. Oleh kerana dia mabni, sebab tu kita kata fi mahalli. I'rab kena dengan mahal kalau mabni. So fi mahalli, pada kedudukan nasab. Fi mahalli nasbin, dia itu adalah ismula, adalah isim la. Ismula. Okey, bagaimana pula dengan ini jarun, ini majrurun. Fi jar, hi majrur. Jar majrur. Kita dah beritahu jar majrur mesti ada muta'allaq. Mana tempat yang dia refer. Dia sendiri itu bermuta'alliq. Dia mesti itu berikat. Dia sendiri mestilah berikat, bermuta'alliq dengan muta'allaq. Muta'allakun, muta'allikin, muta'allikun. Ini jar majrur. Jarun wa majrurun. Ini ialah apa ni? Kita panggil apa yang dipanggil? Makna fi'il. Tak silap saya ni. Kejap. Amin. No. Makna fi'il makna fi'il. So makna fi'il ni boleh jadi fi'il tu sendiri. Mana dia mesti berikat ni. Ini kan dia kata dia berikat kan. So dia mesti berikat dengan sama ada fi'il tu sendiri ataupun isim mustaq. Mustaq daripada fi'il ataupun masdar kan. So dia mesti berikat ni. So sini tak ada. So bila tak ada, dia mesti ada, ditakdirlah di situ ada. Baca dulu. So wal jar majrur muta'alliqani. Dia bermuta'alliq. Maknanya sebab jar majrur ni dia tak boleh. Nama lagi jar, sebab kita dah belajar huruf ni kerja dia tak boleh duduk bersendirian. Makna dia mesti tugas dianya, misalnya Zaidun zahaba marartu bi Zaidin. Bi Zaidin. Saya melalui Zaid. Ni isim kan? So tugas ni apa? Huruf. So tugas huruf ni nak kaitkan isim ni dengan fi'il. Nak kait je. Nak supaya dia boleh bergantung sini. Kalau sebut marartu sini tak ada. Asal sebut Zaid saja tak boleh. Zaid nak kata marartu Zaidun tak boleh juga. Kan? So dia kena ada pertolongan ni. Ba. So kerja ba ni, huruf ni dia nak kaitkan dengan fi'il, dengan fi'ilnya. Dia tak boleh bergantung sendirian. So sebab itulah dia kata dia kena ada hubungan sini. Dengan siapa? Dia tak boleh duduk sendiri. Bimahzufin. So dia mesti muta'alliq dengan, berhubung dengan satu salah satu kalimah yang dihazafkan, mahzufin, dan itu adalah khabaruha, dan dia ni sendiri adalah khabar. Ni adalah khabarun. So la raiba isim, ini adalah khabar. Fihi ni adalah khabar kepada la raib. Okay. Kalau kita tak nak sembunyikan ni, kalau kita tak nak zahirkan,
dia punya asal takluk dia ni, kita kata la rabaib fihi ni adalah khabar kepada Zaid. Tapi hakikatnya fihi ni dia tak boleh jadi khabar bersendirian. Sebab dia ni dia sebenarnya terikat kepada muta'allaqnya. So muta'allaq dia mesti ada, sama ada kainun ke, kama ada istaqarra ke, maujudun ke, istaqarra. Keraguan itu dia kata memang sabit, memang duduk bersama di dalamnya. Tiada keraguan ni memang duduk di dalamnya, memang sabit dalamnya. Ini kita dah beritahu kan, dia punya muta'alliq ni kalimah-kalimah yang mempunyai makna umum, tak makna kewujudan. Makna wujud ke, maujudun ke, kainun ke, isim fa'il kepada istaqarra pun boleh pakai. Wal jumlatu khabaru li zalika. Okey, buat zalika alkitabu la raiba fihi. Ini dah jadi jumlah dia kata. So dia kata wal jumlah, ni dah jumlah ni, ini mubtada, ini khabar, adalah khabar kepada khabar kepada zalika. Ini khabar kepada, ini mubtada, khabar kepada zalika, ataupun khabar kepada frasa zalika, kalau kita nak ambil dua-dua. Ataupun au halum minal kitab. Lagi i'rab dia boleh. Ni kita tak kata dia khabar. Pening So maknanya dia akan jadi gini, saya sapu ni. Zalika al-kitabu la raiba fihi. Ini mubtada, ini khabar. Ini mubtada, ini khabar. Ini berkait dengan ini aja. Mana ini menggambarkan sifat Alkitab tu. Kan? Tapi nak kata sifat dalam bahasa Arab ni nak kata macam mana? Kalau kita nak kata sifat tak boleh. Sebab ini jumlah kan? Jumlah hukum dia apa? Ma'rifah kan nakirah? Nakirah. Ini ma'rifah. So sifat mausuf mesti mutabaqah kan? Mubtada, khabar, mausuf dengan sifat mesti sama-sama. Kalau ma'rifah. So kita tak boleh kata ini adalah sifat. So kita kena fikir apa benda yang boleh kaitkan Alkitab dengan apa benda? Agak-agak. Hubungan ni jumlah ni. Ni jumlah. Dan jumlah ni adalah hukum dia nakirah. Apakah benda yang sini makrifah tapi sini nakirah? Boleh hubung. Apa tadi? Hal saja. Macam kita al-halu. Macam kita kata zahaba Zaidun, ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun rakiban. Rakiban. Kan? So Zaid ni ma'rifah. Ini nakirah. Telah datang Zaid yang menunggang. Tak boleh. Kalau sebut yang menunggang, sini kena ar-rakib. So Zaid telah datang dalam keadaan dia menunggang. So sini ini adalah kitab. Yang hal keadaan kita tu pondok-pondok sebut yang hal supaya nak nampak hal tu.
Kan? Nak bezakan. Ini adalah kitab yang hal keadaannya tidak ada keraguan padanya. So bila ada hal, ini kita panggil zulhal, tuan punya hal. Zulhal. Ini adalah hal. So nanti kita kata ni zulhal. Ini adalah hal. So zulhal duduk bersama dengan hal dia jadi khabar kepada zalika. Kalau kita kata ni dah cukup dah. Kita kata zalika mubtada. Alkitab khabar. La raiba fihi hal kepada zulhal. Kalau dia hal kepada zulhal, dia tu otomatik dia juga adalah khabar. Kerana dia ni mengikut Alkitab. Betul tak? Kalau tak ada dia pun Alkitab tu masih lengkap juga kan? Ini hanya nak menambahkan makna dia saja. So ini adalah sampingan, ini asal dia. Sebab tu kalau dalam i'rab disebut asal je. Zalika ni mubtada. Khabarnya ialah Alkitab, yang asal tu. Ini fudlah kita bagi. Sifat dia. Tapi kalau nak lengkap kita zalika mubtada. Alkitab zulhal. Raibaib hal. Zulhal and hal adalah khabar kepada mubtada. Detail lah sikit. Wadih So boleh berbagai-bagai lah kalau pandai kan. Kalau pandai. Tapi kita pening juga kan, tiba-tiba aja nak ingat ini adalah jumlah. Kalau dia tak beritahu ini hal, kita pun tak tahu. Kalau dia beritahu hal lah, okey lah, boleh lah agak-agak maknanya. Yang ni yang dikatakan whiteboard yang kan, so dia tu save. Tadi anak tak nampak lagi masa beritahu tu macam mana ni. Kata macam ni lah. Seterusnya zalikal kitab, kena ulang balik. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan. Dia kata hudan khabarun salisun lizalika. Okey. Ni zalika mubtada. Khabar yang pertama dia ialah Alkitab. Betul tak? Ini khabar satu. La raibaib khabar sani. La raibaib fihi. Hudan khabar salis. 3. Zalika yakni kitab itu la raibaib. Itu ataupun ini adalah kitab. Habis. Kalau kita nak ini pula, ini adalah ataupun itu adalah, yakni Quran itu adalah la raibaib, tak ada keraguan padanya. Zalika yakni itu ataupun ini yakni Quran adalah petunjuk. So 3 lah khabar. Baik, sekarang ini lil muttaqin. Lil muttaqin. Jar majrur. Sebut saja jar majrur. Jar majrur dengan zaraf. Dua ni mesti ada muta'al. Muta'al mesti ada muta'allaq. Kedua-dua ni mesti bermuta'alliq dengan muta'allaq. Kan? Jar dengan majrur, jar dan zaraf mesti ada muta'allaq. Dan dia sendiri dua ni mesti bermuta'alliq dengan muta'allaqnya.
So dia kata situ lil muttaqin adalah jarun wa majrurun. Tengok baca jarun wa majrurun. Adalah jarun majrur dan dianya muta'alliqani. Mestilah bermuta'alliq. Kedua-duanya bermuta'alliq bihudan. Berta'alliq dengan hudan. So hudan ni adalah muta'allaqnya dan ini adalah muta'alliq. Kedua-duanya bermuta'alliq dengan hudan. Hudan itu adalah muta'allaqnya. Kenapa? Kerana dia kata ini adalah masdar. Bukan saya kata tadi muta'allaq dia salah satunya masdar, kan? Salah satunya masdar. Kerana dia masdar, so masdar layak dijadikan muta'allaq. Li'annahu masdarun, kerana dia masdar, dan masdar ni layak dijadikan muta'allaq. Walakamu boleh juga buat antaja'alahu sifatan lihudan. Baik, sekarang ni kita tak nak kata dia muta'alliq. Kalau muta'alliq ni maknanya hudan milik orang-orang yang petunjuk, milik orang-orang yang muttaqin. Gitu aja terjemahan dia. Kalau kata milik orang muttaqin ni milik hudan. Kerana hudan ni dia mesti ada li, kan? Memberi petunjuk kepada li ataupun ila, kan? So dia guna silah ni. Ataupun dia kata walaka, bagi kamu antaja'alahu, menjadikannya sebagai sifatan lihudan. So sekarang ni kita tak kata lagi dia sebagai muta'alliq. Kita tak kata dia muta'alliq. Sifatan lihudan. Sifatan lihudan. Yang ni ada nak buat. Sifatan lihudan. Sama jugalah Kalau kita kata sifat, so maknanya kita kena ada muta'alliq dia jugalah. Saya ni muta'alliq yang direct dengan dia. Ni muta'alliq yang direct. Satu lagi kalau kita buat kainun ke apa, so kainun tu jadi sifat kepada hudan lah. So bila dibuangkan dia punya mahzuf, dia ganti dia sebagai kata sifat. So mana hudan katalah dia adalah petunjuk yang sabit. Dia khabar, kan? So khabar rafa', kan? So sabitun. Contohnya kita kata sabitun. Kalau kita kata muta'alliq dengan hudan, dia tak perlu lagi ada mahzuf sini. Okay. So kalau kita kata dia kata sifat, dia jar majrur dia mesti ada, mesti kena muta'alliq macam mana pun. Kena muta'allaq dia. So muta'allaq dia yang biasa ialah sabitun, kainun, apa semua tu, kan? So oleh kerana ini adalah nakirah, maka muta'alliq dia juga adalah nakirah tu, sabitun. Sabitun. Okey, yang ni sifat lah, kan? Ini isim, ini kata sifat, kan? Ini muta'alliq dengan ini. So nanti kalau yang asal dia ni dihazafkan, maka ini ganti kepada sifat. Ini asal. Boleh? Hubungan ini dengan ini ialah mausuf dengan sifat. Ini mausuf, ini sifat. Yang ini muta'alliq dia. Mendengar aja sekarang. So bila dihazafkan, dia ganti tempat sifat. Ringkasnya dia kata sifat. Dia itu adalah sifat. So fihi hudan sabitun lil muttaqin. Kitab ini adalah petunjuk yang milik, yang sabit kepada orang-orang yang muttaqin, yang sabit. So sebab bahasa Arab ni dia kena apa tu? Dia kena keluarkan perkataan supaya perkataan itu ada hubungan yang ikut grammar.
Kan? Kalau Melayu kita tak apa kata petunjuk bagi orang-orang muttaqin. Tak apa. Dari segi makna dah faham cukup lah. Tapi dia boleh menyebabkan makna tu berbeza-beza lah, makna tu dari segi makna. Jadi hukum dia akan berbeza. Terutama sekali kalau ada hukum hakam pun jadi beza lah. Kata sifat dengan hal beza lah kan. Sebab tu dia takdirkan sini. Kalau nak buat hudan lil muttaqin, memang ada pun dalam bahasa Arab. Hudan ni perkataan hidayah ni pakai li ataupun ilah. Kan? Kalau ni boleh tak kalau kita try kata ini kata sifat? Try, tak rosak mana? Okay. You can use ini sebagai kata sifat. Lil muttaqin. Kalau tak boleh lah, satu aja lah, mana dia muta'alliq aja dengan hudan. Kalau tak boleh ditakdirkan. Walaka an taj'alahu sifatan li hudan. Habis. Kemudian sambung lagi. Lil muttaqin alladzina. Sekarang ini dia syarah yang ni pula. Ini dah habis dah. Sini yang ni kait dengan ini, yang ni kait yang ini, yang ni kait yang ini, yang ni pula kait yang ini. Ini pula ni. Lil muttaqin, dia nak detailkan lil muttaqin. So, lil muttaqin alladzina. Ini kita panggil isim mausul. That which who. Alladzina ialah ismu, tengok ismu mausulin. Ismun mausulun. Ke ismu mausulin? Ismu mausulin. Fi mahalli jarrin. Pada, okey, dari segi grammar, fi mahalli jarrin. Dia kata ni jar. Sebab apa sini jar? Sini dah jar. Ni jar kan? Ni majrur. Ini jar, ini majrur. So majrur artinya berada dalam keadaan jar. Jarrun. Berada dalam keadaan jar. Kerana masuknya huruf jar. Harful jar. So kalau ini jar, kalau dia kata ini jar, maka yang layaknya ialah dia hanya sebagai sifat. Sebab ini, tengok, sifat boleh tak? Ini mausuf, makrifah. Okay, dari segi makrifah, ini dah makrifah. Isim mausul termasuk makrifah. Pelajaran yang kedua lagi baru masuk nota. Baru masuk. Makrifah. Awal-awal tu dah beri dah berapa jenis kalimah-kalimah makrifah. So makrifah sah lah kalau nak jadi sifat mausuf. Sini mausuf, ini sifat. Kalau sifat dia kena ada mausuf. Jadi hubungan sifat dengan mausuf mesti mutabaqah. Mesti ada agreement. Sama ada agreement dari segi makrifah nakirah. So oleh kerana sini makrifah, maka kata sifat mesti makrifah. Soalnya sifat ni mesti, kan yang kita belajar mestilah sirah sifat. Allazi sirah sifat tak? Tak. So betul ke dakwaan anda mengatakan dia ni adalah kata sifat kepada lil muttaqin? Betul ke tak? So yang kita tak belajar nanti kita akan belajar na'tu ni sifat. Dia boleh terdiri daripada isim mustaq. Isim mustaq tu yang kita kata biasa sirah-sirah sifat tu. Fa'ilun, mufa'ilun. Kalau sulasi mujarrad, fa'ilun. Kalau fa'ala yufa'ilu, mufa'ilun, mufa'alun. Kalau fa'ala yufa'ilu, mufa'ilun. Kalau isim maf'ul dia, mufa'alun. Itu semua sirah-sirah isim mustaq. Di India ramai orang nama mustaq. Muhammad Mustaq.
Ataupun muawwalun, na'at secara muawwal. Takwil dia tu ditakwilkan dia tu sebagai sifat. Contohnya Zaidun asadun. Zaid singa. Artinya Zaid syuja'un. Syuja'un bukan kata sifat. Kan, walaupun dia isim tu isim jamik. Asal ni isim jamik, bukan mustaq, bukan tubik, bukan keluar daripada kata kerja. Dia memang asal dia asal dah. Satu lagi, dia ditakwilkan sebagai mustaq. Ini isim jamik lah. Mungkin ini pun boleh masuk sini juga lah. Tak payah 3 kategori. Kita sebut muawwal saja. Satu muawwal 2 kategori sudahlah. So muawwal sama ada isim jamik ataupun apa lagi? Okeylah 3 lah. Ini muawwal asadun, tapi dalam tu ada makna sifat. Kerana singa ni mesti ada keberanian kan. Tapi satu lagi ialah muawwal dengan mustaq. Muawwal bil mustaq. Kita takwil dia tu sebagai mustaq. Misalnya isim isyarat. Isim isyarat. So isim isyarat ni asalnya maknanya menunjukkan. Asyara yushiru, misalnya haza. Menunjukkan. Kalau kata hazal kitab, ini ushiru ila hadzal kitab. Aku menunjukkan kepada kitab tu. So dia ada makna apa? Makna ditakwilkan mustaq. So sini kita sebut al-musyar ataupun al-mushiru ilaih. Al-musyaru ilaih. Kan? Ataupun tadi isim mausul. Isim mausul. So isim mausul ni boleh ditakwilkan dengan isim mustaq, iaitu dengan menjadikan alladhi ni kepada alif lam. Takwil alif lam, kemudian jadikan silah dia selepas itu tu isim mustaq. Misalnya alladzina yu'minuna, alladhi al-mu'minuna tu al-mu'minuna ataupun al-mu'minina. Lil muttaqin alladzina yu'minuna. Yu'minuna kalau kita jadi isim mustaq jadi mu'minuna kan? Mu'minuna. Okey, oleh kerana ini bagi bawah jar. So sini akan jadi mu'minina. Okey, sekarang ini ada alif lam. Ini ma'rifah, ini ma'rifah. Masuk dah al-mu'min. Bukan baru kita belajar alif lam di antara alif lam, makna alif lam ni alif lam ta'rif, alif lam isim, alif lam huruf kan? Harf dengan isim. Baru belajar baru ni. Alif lam terbagi pada 2. Satu isim, satu huruf. Yang biasanya ialah huruf. Makna the tu. Kalau makna isim, makna allazi. So sini makna allazi lah. So kita boleh tukar lil muttaqinal mu'minina. Tak payah pakai allazi lagi. So hudan lil muttaqina al mu'minina, ini tak payah pakai lagi. Sebab allazi dah ada pada alif lam. So sini alif lam bukan makna the. Makna dia alladzina. Sunat kalaulah isim isyarah kan isim mausul tu memang dia dah boleh ditakwilkan sebagai isim mustaq dah. Kalau di sini dari segi makna asal tu dah makna sifat dah. Boleh. Boleh kan sini kan? Slow sikit. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqina. Habis itu al-muttaqin. Sekarang ni kita nak huraikan al-muttaqin. Al-muttaqin itu ialah
alladzina yu'minuna. Ni yang pertama sekali. Sekarang ni dia nak i'rab allazi. Sebab muttaqin nak i'rab allazi. Jadi apa yang boleh difahami daripada kalam orang Arab, dia boleh katakan allazi ni juga kata sifat. Ini sebab tu terjemahan kita pun orang-orang yang muttaqin, yang. So yang tu biasa kita gunakan, yang cantik, yang molek, yang kan. So maknanya itu kata sifat. Dan kebetulan dari segi grammar dia pun juga adalah kata sifat. Cuma kita nak sabitkan dari segi kata sifat tu hukum dia layak tak layak jadi kata sifat. Sebab biasanya kata sifat yang kita jumpanya isim mustaq saja. Kan? Kita belum jumpa lagi isim isyarah tu sebagai kata sifat. Kita belum jumpa lagi isim mausul tu sebagai kata sifat. Kita belum jumpa lagi asad itu juga boleh jadi kata sifat. Sekarang ni kita dedahkan dua lagi yang tak pernah kita belajar. Rupa-rupanya isim mausul ni boleh jadi kata sifat dengan kita mentakwilkan dia isim ini dengan kena ada alif lam. Kena ada alif lam. Dan alif lam ini ialah alif lam mausul, bukan alif lam huruf. Bila kita masuk alif lam ni, kita kena masukkan isim mustaq lah. Yang mustaq yang dikeluarkan daripada silah dia ni. Kefahaman kita daripada silah. Sebab allazi, kalau kita sebut lil muttaqina yang saja, tergantung. Kan? Mesti ada ayat selepas tu. So ayat itu nanti kita akan ubah-ubah dia supaya boleh dia jadi kata sifat sini. Kebetulan yu'minu ni mudah kita buat. Mu'minuna. Al-mu'minuna ataupun al-mu'minina. Kalau sini tak ada alif lam ke apa semua, kalau sini marfu', contohnya al-muttaquna sini. So al-muttaquna. So sini akan jadi al-mu'minuna. Kata sifat. Tinggi tu tinggi. Tadi daripada Melayu memang pun yang punya sifat. Sifat lah. Yu'minuna. So yu'mina, cuba tengok teks tu tau. Yu'minuna ialah fi'lun mudhari'un. Fi'il mudhari'. Dan kalau tak ada apa-apa pada dia ni, kalau tak ada kalimah penjazam ke, dan juga apa lagi? Penasab. Amil kita panggil kan? Amil jazim dengan amil nasib. Kalau tak ada ni, maka dia automatik jadi rafa'. Tak ada, automatik rafa'. Sebab tu dia kata fi'lun, tengok, mudhari'un marfu'un. Ni fi'il mudhari' dan dia juga mafru'. Bila kita kata marfu' ataupun rafa', mesti ada tanda dia. Kan? Kalau katalah yu'minu, mana tanda rafa' dia? Ni. Sebab dia single. Kan? So sini, kalau jamak ni, tanda rafa' dia kata nun. Nun ni. Mana nun ni ganti ni lah. Ganti dhamma. So dia kata wa alamatu, tanda bagi raf'ihi, rafa'nya ialah subutu. Sabit sini. Sebab apa dia kata subut? Nanti dia hilang. Kekalnya, adanya. Subutu an-nun. So kadang dalam teks dia guna subut. Subutun nun. Adanya nun, kekalnya nun, sabitnya nun. Kadang dia kata sabatun nun. Samalah subut sabat. Subutun nun, sabatun nun. Sabitnya nun di sini li'annahu, kerana semua yang ada nun dalam fi'il mudhari' itu adalah rafa' dengan kekalnya nun. Kerana dia termasuk dengan kalimah-kalimah ataupun dipanggil fi'il yang 5. Af'alul khamsah. Li'annahu min af'ali al-khamsah. Kerana dia termasuk pada kata-kata kerja yang 5. Apa kata kerja yang 5 tu? Yang ada nun dalam fi'il mudhari'. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. 2. Yaf'alu. Lagi. Yaf'alani. Lagi. Yaf'aluna.
Taf'alu. Taf'alani. Yaf'alna. Taf'alu. Taf'alani. Taf'aluna. Kemudian taf'alina. Taf'alani. Kemudian taf'alna. Kemudian af'alu. Kemudian naf'alu. Mana 5? Mana 5? 1, 2 lagi, 2 lagi, 3 lagi, 4. Betul? 1, 2, 3, 4, 5 kan? Ni sama kan? Ni. Ni 1 kan? 1, 2, 3, 4. Ni lah. 5. Sebab dua-dua tu sama lah tu kan? Ni. Bukan nun ni nun inas ni. 1, 2, 3, 4. Kita ambil jamak dulu lah sini ya. 1, 2, 3. Lagi? 4. Kemudian ta ni ada 2 ya kan? 5. Ta ada 3 kan? Ini putar. Ini putar. Sama je kan? Okey. Ni nun. Nenek sebut nun ni tanda rafa'. Waw ni pula. Tanda apa? Wal wawu dhamir. Ini adalah dhamir. Dhamir dipanggil dhamir muttasil. Ini adalah fa'il ni. So dia adalah fa'il. Waw ni adalah fa'il. So fa'il. So fa'il mestilah rafa'. Dan dia adalah dhamir. Setiap dhamir itu dhamir biasa 2. Dhamir munfasil dan muttasil. Yang ni muttasil ke munfasil? Muttasil, pada duduk dalam kan? So dhamir muttasil. Dan dia yang mabni kan? So fi mahalli rafa'. Fa'il. Sebab dhamir ni mestilah mabni. Kemudian ini jumlah. Dalamnya ada hum dengan fi'il. So jumlahlah ayat. Wal jumlatu fi'liyah ni, jumlah fi'il ni ialah silah kan? Betul tak? Ni silah. Sini isim mausul. Isim mausul. Isim mausul mesti ada silah. Ni panggil silah dia. Kan? Dan silah seperti juga termasuk dalam jumlah la mahalla laha minal i'rab. Sebab tu dia kata wal jumlatu fi'liyah, ni jumlah fi'liyah ni, fi'il dengan fa'il. Fi'il ni yu'minu, fa'il dia tadi hum yang dalam ni, waw tu dia dhamir dia, li'annaha silatul mausul, kerana dia adalah penyambung kepada mausul saja. Habis. Lagi sambung balik. Alladzina yu'minuna, kemudian wa yuqimuna bil ghaib. Bil ghaibi.
Dari segi makna pun kita boleh tahu dah maknanya ghaib ini milik yu'minu, beriman dengan perkara yang ghaib. So ini jar majrur mesti muta'alliq dengan yu'minu dah. Yu'minu dah. So sini jar majrur. So jar majrur mesti bermuta'alliq dengan muta'allaqnya yu'minuna. Dari segi makna pun memang milik bil ghaib, milik yu'minuna. Takkan kita nak kata petunjuk bagi yang ghaib, walaupun dia tu layak menjadi dari segi makna boleh menjadi muta'allaq kan. Jadi yang ni hanya milik yang ni saja, lagipun dia dekat daripada yang ni bil ghaib. So sebab tu dia kata bil ghaib jar majrur muta'alliqani, bermuta'alliq dengan yu'minu. Artinya milik dia milik yu'minu. Milik yu'minu. Sebab benda ni sangat penting nanti sebab nanti jar majrur ni kadang-kadang dia bukan dengan yu'minu, dia dengan yang sini, dari segi makna dia, terutama sekali dalam syair dia letak jauh-jauh berkata-kata kan. So kita tak tahu bil ghaib ni milik siapa dari segi penterjemahan. Wa yuqimuna as-salah, wa yuqimuna, habis itu wa yuqimuna. Okey, tengok waw ni mesti panggil waw ataf. Waw ataf artinya waw yang dia mesti ada turut-turut, dia ikut yang ni, dia sambung daripada mana, so dia kata sini wa yuqimuna jumlatun, dia ni adalah jumlah, ni jumlah lah artinya. Sini ada fi'il dengan fa'il, ini fi'il plus fa'il, baru layak jadi ayat. So ini adalah jumlah, adalah ayat. Dan dia ni oleh kerana ada ataf, waw ataf, mestinya dia tu ataf daripada mana? Maknanya dia tu ataf daripada sini ke ataupun daripada sini. Okey, dia kata ataf dengan ala jumlati yu'minuna. So kalau dia kata ataf di sini, dia follow sini, mana kita kena ambil sini. So allazi yu'minuna, allazi yuqimuna. So maknanya dia ni adalah sifat kepada muttaqin lah kan. So muttaqin yang dua sifat dia, satu dia beriman, satu dia mendirikan. Wa yu'minuna ala jumlah yu'minun dakhilatun masuk di dalam apa tu? Dakhilatan, hal dakhilatan fi hayyiz silah, dakhilatan fi hayyiz silah, dakhilatan fi hayyiz as-silah. Dakhilatan fi hayyiz silah. So maknanya dia ni masih lagi dia ni ataf kepada jumlah yu'minuna, dan yu'minuna tu sendiri dia adalah termasuk di dalam masih lagi hayyiz, dalam ruang silah. So maknanya alladhi lagi lah dia. So alladhi yuqimuna, dia tu masih silah, walaupun dia jauh daripada alladhi kan. So maknanya kita buang yang ni pun, ganti yang ni pun boleh. So alladhi hudan lil muttaqin, alladhi buang yang ni, yuqimuna salat, alladzina yuqimuna salat, hayyiz. Dia tu masih lagi silah. Sebab apa saya baca dakhilatan? Sebab tak boleh nak buat dah lain. Cara lain tak boleh nak buat. Cara lain nak baca tak boleh. Dakhilatun tak boleh. Nak jadi ke apa dia? Nak hubungan dengan siapa? Kalau kita baca dakhilatun, al-jumlatu dakhilatun, jauh. So dia sebab tak kena pula, bukan jumlah sini. Al-jumlatu atfun ala jumlati yu'minun. Boleh juga dakhilatun, al-jumlatu atfun ala jumlati yu'minun, dakhilatun fi hayyizin. Boleh. Dakhilatun maknanya dia khabar yang kedua lah. Khabar yang kedua kepada yang pertama. Al-jumlatu atfun, al-jumlatu dakhilatun fi hayyizin. Kalau saya baca dakhilatan,
Artinya dia hal kepada yu'minuna tadi. Sebelah dia tu zul hal dia. Baik, sekarang zul hal dia tu ada ala. Majrur boleh ke tak? Memang boleh. Dalam bahasa Arab boleh zul hal boleh jadi majrur. Zul hal boleh jadi majrur. Mudhafu ilaih boleh jadi majrur. Boleh jadi zul hal. Biasanya zul hal fa'il dengan maf'ul je yang kita jumpa. Fa'il dengan maf'ul jadi zul hal. Macam zahaba tadi kan, zahaba zaidun rakiban, ni zul hal dia ni fa'il. Majrur di bawah alif lam, bawah itulah jar lah, selepas jar lah kan. So ala jumlatin yu'minu tu, so ala tu kan jar, jumlah mudhaf, yu'minu mudhafu ilaih. Sama juga kalau kita nak ambil yu'minu pun dia jadi mudhafu ilaih kepada jumlah. So masih lagi boleh jadi hal kepada dakhilah. Kalau jumlah tu yu'minu kepada keseluruhan itu majrur kan. So majrur pun boleh jadi hal, zul hal. Faham tak tahu? Si ala jumlah, ala jumlati yu'minuna, tiba-tiba dia datang dakhilah. So kita nak baca dia tu, sini jumlati yu'minuna kan, ni mudhaf, ni mudhafu ilaih kan. Tapi kedua-dua ni adalah majrur kan. So jumlah ni, jumlah tu yu'minu ni kan bukan dah, kalau kita takdirkan yu'minu ni sebagai the jumlah of yu'minu kan. Ni. So dia kita kata ma'rifah. Bukan yu'minu tu jumlah ni kita takwil dia nakirah, bukan. Maknanya dia tu sendiri, penamaan dia tu yu'minu kan, adalah majrur. So ikut according to the Arabic, untuk jadi zulhal biasanya yang kita jumpa ni fa'il maf'ul jadi zulhal. Tapi jarang kita jumpa dia sebagai majrur ataupun dia sebagai mudhaf ilaih sebagai zulhal. Rakiban. So dari terjemahan misalnya ataf kepada jumlah yu'minu, hal keadaan, tambah hal aja lah dalam bahasa Arab. Hal keadaan dia tu masuk dalam silah. Begitu. Satu lagi, kalau kita terjemah, kita baca dakhilatun contohnya. So kita kata jumlah itu, jumlah tadi yang yu'minu tu adalah masuk dalam haiz silah. Ruang, dalam ruang sila. Tapi saya lebih suka baca dakhilatun. Al-jumlah tu atfu ala, sebenarnya dakhilatun fi hayiz. Sebab ini kita takut nak takwil dia tu takut dia tu masih lagi kita nak kata apa, nakirah. So as-salah maf'ulun bih, yuqimuna as-salah. Ini semua orang boleh tahu lah kan, mendirikan solat. So oleh kerana solat tu jadi objek solat, so kita kata maf'ul bihi. Dan hukum maf'ulun bihi ni ialah mansub ataupun fi nasab. Maf'ulun bih, kalau kita nak tambah mansubun, dinasabkan. Mansubun bil fathi. Wa mimma razaqnahum, wa mimma saja. Wa mimma, so waw adalah huruf ataf. Al wawu harfu atfin. Waw huruf ataf. Mimma ni jar, min jar,
ma majrur. Mimma. Okey, dah kita dah beritahu tadi. Mimma jar majrur, mesti ada muta'alliq, mesti ada muta'allaqnya. Mesti dia tu bermuta'alliq, mesti dia berkait dengan sesuatu yang lain. Walaupun dia didahulukan di sini, tapi dia ada kata awal dia muta'alliq dengan yunfikuna. So yunfikuna lepas ni baru mari. So wa mimma razaqnahum yunfikuna. So mimma itu rupa-rupanya milik yunfikuna. So maknanya kita boleh heret dia masuk di sini baru nampak jelas. So yunfikuna mimma razaqna. Mereka menafkahkan daripada rezeki yang kami berikan, daripada apa yang kami rezekikan. Itu kalau gitu jelas sikit. Sebab tu dia kena jelaskan ini milik siapa, takut nanti sebab kita takut mai ikut ni pula, ataupun milik razaqna sebab dia duduk dekat dengan razaqna. Tak, dia milik yang yunfikuna. Wa mimma razaqnahum yunfikuna. So wa mimma jarun wa majrurun muta'alliqani bi yunfikuna, kemudian razaqnahum. Wa mimma razaqnahum so razaqnahum ialah fi'il ni. Fi'il razaqna adalah fi'il madhi, fi'lun madin. Bila ada fi'il mesti ada fa'il dengan ini fi'il dah, mesti ada fa'il, tak semestinya ada maf'ul. Madin fi'il mesti ada fa'il. So fa'il dia tu nah, kan? Kemudian maf'ul dia sebab ada hum sini, ini maf'ulun bih wa maf'ulun bih. So stokar segini ni semua ni ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ulun bih. So dia ni sendiri adalah, baik sekali jumlah ni sendiri, wa jumlatu razaqnahum, jumlah ni sendiri la mahalla laha min al-i'rab, tidak ada i'rab. Sebab apa? Sebab sini allazi ni, kan? So allazi nak kepada silah, so silah tak ada i'rab. Yang kami beri rezekikan kepada mereka, tak ada, ini tak ada i'rab. La mahalla laha min al-i'rab li'annaha silatu ma, kerana dia silah kepada ma yang ada sini. Okey. Yang kedua, kalau kamu kata silah, isim mausul, dia mesti ada silah, dia mesti ada id, ya, silah. Isim mausul selepas allazi ni, allazi hilang dah, lil muttaqin allazina yu'minuna. Setiap isim mausul mesti ada silah. Silah dia ni jumlah lah kan, razaqna, dan mesti ada satu domain. Ini domain yang kembali kepada silah. Mesti ada satu domain dalam silah tu yang merujuk kepada silah. Mana kalau silah ni allazina, domain tu mesti hum. Kalau silah ni allazi, domain dia hu. Kalau silah dia ni allati, domain dia ha. Kalau domain dia silah apa dia ni? Allati, domain dia hunna dan sebagainya lah. Domain itu mesti ada.
Dhamir ni pula sama ada bentuk macam ni yang zahir ataupun dalam perut tu. Yang mustatir, dhamir yang mustatir. Macam ni dalam perut lah. Alladzina yu'minuna. Alladzini hum masuk di sini. Kan? Sebab dia refer kepada orang. So yu'minu pun dah ada hum sini. So aid dia dah ada. Baru sah lah makna alladzini milik siapa. Okey, sini ma ni maknanya dari segi makna pun mesti benda, rezeki ni benda. Kan? So domain dia mestilah hu. Kan? So razaqna kami. Tak ada dalam perut, tak ada. Home ni pula tak ada kena dengan ma. So domain dimahzufkan. So silah kadang disebut, kadang tidak difahami. So daripada rezeki, daripada apa rezeki yang kami berikan mereka nya, memberikan rezeki itu, ini ma tadi, ini iyahu. Kalau kita domain ni hu ni, kalau kita spread dia guna iya kan, ka jadi iya ka, nak budu asalnya nak budu ka, so iyahu, supaya ni lah, supaya sah, supaya silah ni, nama lagi silah menyambung. Menyambung ni mesti ada yang mengikat dia. Sebab tu nama dia aid. Dia nak return to go to, nak supaya dia lengkap, silah tu milik dia. Tengok bahasa Arab tu dia, kalau gitu razaqnahu dia kata tak terikat. Belum terikat lagi. Sebab ni ma ni mesti dia dalam perut dia ni mesti ada baru boleh duduk milik dia. Ma. Ni. Ma. Ma. Bukan ni rezeki kan? Rezeki kan? Kami berikan kan? Berikan kepada mereka rezeki. Ya, bahasa Melayu kita memang rezeki dah sini dalam ni. Tapi yang beri rezeki tu mesti ada benda ya kan? So ni ada bendanya. Tu benda tu bukan ma. Yang kami beri tu bukan benda kan? Benda lah kan? Benda tu ma lah. Allazi sebut umum sikit lah sebab benda ni banyak. Sebut allazi ni, kalau sebut ma ni banyak dah cakap. Kalau sebut barang sikit je. Kalau kita ubah ma tu, kita maksudnya wami rizqun razaqnahu iyyahu. Wami kita ubah kepada satu benda. Rizqin. Wa min rizqin razaqnahu. Wa min rizqin razaqnahu. Lagi? Wal a'id mahzufun. Dan dia kata a'id di sini, iyahu ni dihazafkan. A'id kepada silah ni semua ni kita panggil silah, dihazafkan, mahzufun. Tafsirnya gini. Kalau kamu nak buat supaya a'id tu nampak, razaqnahum iyahu. So iyahu tu ialah ma. Dhamir artinya aid itu, dhamir itu yang kembali kepada isim mausul. Lagi razaqnahum yunfikun. Lagi apa yang lain? Yunfikuna. Yunfikuna ialah fi'il mudhari', ini kita pun kenal. Yunfikuna fi'il mudhari', dan dia tak ada masuk jazam ke, tak ada masuk nasab ke. So dia adalah marfu'. So tanda marfu' dia, dan dianya ma'tufun ala yuqimu, dia kata. Sebab apa kata ma'tuf? Mana wawnya? Waw ni waw sini.
Sebab mimma ni sebenarnya duduk belakang dia kan. Sepatutnya yunfikuna mimma razaqna hum. So waw ni milik dia. Ni waw ni milik dia. Sebab tu dia kata ma'tuf. Dia diatafkan. Ma'tufun ila ala yukimuna. Ala yukimuna sini. Bil ghaib wa yukimuna as-salah. Ala yukimun dakhilun fil hayy, silah juga. Maknanya dia pun ikut sini. Alladzina yu'minuna, yang ni ikut sini kan. So yang ni ikut sini. Sini pun bukan masuk dalam silah kan. So dia pun masuk dalam silah jugalah. Dakhilun, ni baru betul lah. Maknanya atas tadi tak boleh baca dakhilatan lah. So dakhilatun. Dakhilun fi hayyizi as-silah. Dakhilun fi hayyizi as-silah. So mana yu'minu yang atas tadi jumlah tu itu bukan apa tu? Bukan makrifah lah. Yunfiquna mimma razaqnahum. Dakhilun masuk fi hayyizi as-silah. Aidan juga. Dakhilun fi hayyizi yunfikuna walladhi wa mimma razaqnahum yunfikun walladhina yu'minu. So waw huruf ataf, alladhi huruf atfin, ni adalah isim mausul, wa ismul maf'ul ma'tufun juga. Isim mausul ni juga ma'tuf kan, isi huruf ataf. Tapi ataf kepada apa? Yang ini ke? Yang ini ke? Yang ini ke? Ataf kepada mana? Ataf kepada alal mausulil awal. Mana isim mausul yang awal? Ni isim mausul yang kedua kan? Isim mausul yang pertama ni lah, alladhi. So sini maknanya kita baca alladhina lil muttaqina, alladhina lil muttaqina alladhina. Alal mausul awal mundarijun ma'ahu. Mundarijun artinya alal mausul awal mundarijun, maknanya masuk. Indaraja yang dariju masuk. So mundarijun dianya masuk di dalam mundarijun ma'ahu, bersama-samanya fi silkil muttaqin. Yang itu tadi lah, lil muttaqina alladhi, lil muttaqina alladhi, lil muttaqina alladhina. So mana yang ni masuk di dalam ni, mundarijun, mana masuk di dalam ni. Silah ni masuk dalam, isim mausul ni masuk dalam yang ini. Sebab ni sifat dia kan, sifat masuk dalam ni. Fi silki mana dalam jalan, rantai muttaqina. Walladzina yu'minuna, yani petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Yang siapa tu orang muttaqin? Yang beriman. Yu'minuna, yu'minu itu sendiri ialah fi'il apa ni? Tak ada jazam, tak ada nasab. So tanda fi'il mudhari'nya ada ya di sini, ada waw ni. So fi'il mudhari' kemudian dianya marfu'. Pasal apa marfu'? Dia tak ada jazim, tak ada nasib. Dia marfu'. Kemudian waw di sini sama juga, ialah fa'ilnya. Ini fa'il. Dan wal jumlatu la mahalla min al-i'rab. Oleh kerana dia adalah silah kepada alladhi. Setiap yang silah ni hukum dia la mahalla laha min al-i'rab. Li'annaha, kerana jumlah ini adalah silah kepada mausul, silatul mausul. Ulang sama aja, letih dah mulut saya. So yu'minuna bima,
beriman dengan, mesti dah tak jar majrur yang muta'alliq dengan yu'minu. So al-jaru wal majruru, jar dengan majrur ini, jar and majrur ini mesti dah dari segi makna pun kita tahu dia bermuta'alliq dengan yu'minu. Muta'alliqani bi dengan yu'minuna. Yu'minuna bima unzila, diturunkan, beriman dengan apa. Ini alladzi lah kan. Unzila ialah fi'il madi. Fi'il madi. Dan setiap fi'il madi, okey, fi'il madi kita ada dua sirah dia. Satu sirah ma'lum, satu sirah majhul. So ini sirah ma'lum ke majhul? Majhul. So mabni situ bukan mabni lawan dia mu'rab. Mabni dibina huruf dia tu, disusun dia tu mengikut sirah mabni lil majhul, kita panggil sirah majhul. Dan kalau dia majhul, kalau dia ma'lum, dia mesti ada fa'il. Kalau dia majhul, dia mesti naib fa'il. So kita kena cari naib fa'il dia. Wa naibu fa'il dia ialah dhamir. Dhamir pula tak nampak sini baris ke. Kalau baris dah nampak. Kalau tak nampak dia mustatir. So dia kata mustatirun fihi. Kalau nak takdirkan dia adalah takdiruhu huwa. Dalam ni ada huwa. Takdiruhu huwa. Yang mana unzila ni, kalau huwa ni dia merujuk kepada mana? Ya'udu ala ma. So unzila huwa ni ialah ma. So bila ma mana ain dia pun dah ada dah dalam tu. Kan? So bila dia isim mausul, ain pun dah ada dah. So lengkaplah unzila su. Bima unzila, dengan apa yang diturunkan. Al-Quran. So yu'minuna bil Quran. Bil Quran alladhi unzila, yang telah diturunkan. Okey, ini jumlah lah. Unzila fi'il dengan apa? Fa'il dengan fa'il kan naik fa'il. Naik fa'il. So fi'il dengan naik fa'il jadilah jumlah. So jumlah ini oleh kerana dia selepas alladhi bima, maka dia jadi silah. Setiap yang silah ni ada i'rab tak ada i'rab? Tak ada. La mahalla laha minan i'rab. Boleh ambil STU pergi Mesir. So li'annaha silatul mausul. Unzila ilaika. Ini pun boleh nampak dia mesti berhubungan dengan unzila kan. So unzila diturunkan kepada kamu. Ilaika ni jar, ini majrur. Dari segi makna pun kita tahu bahawa unzila ini, ilaika ni mesti mengait dengan unzila. Sebab tu dia kata jar dengan majrur ni bermuta'alliq dengan unzila. Bukan yu'minuna ilaika. Tak kena makna dia. Wama bima unzila ilaika wama unzila, sini nanti unzila wama unzila min qablik okey. Bima unzila ilaika wama, tu waw huruf huruf ataf. Waw, al-waw huruf ataf. Ma ni pula apa dia? Wama adalah ataf, bukan? Al-waw harfu atfi, wama wama ni ataf kepada unzila ilaik, unzila ilaika. Ni semua ni kan unzila ilaika ni sama ni ataf pada ni lah. So bima sebenarnya bima juga. Wama unzila So wa jumlatu unzila sini pula. Wa jumlatu unzila ni yang kedua ni, yang ni la mahalla laha minal
i'rab lah kan, sebab dia ni silah kepada ma kan. So la mahala laha li'anna silatul mausul. Kemudian min qabli ni. Ni nak tengok beza ni. Kita tengok sini jelas kalau jar majrur muta'alliq dengan unzila, dari segi makna boleh difahami. So unzila min qabl, jar majrur dia kata. Ini jar, ini majrur. Okey. Halun bimahzufin, muta'alliqani bimahzufin. Dia kata dia tidak muta'alliq dengan unzila sebab unzila min qabli, dari segi maknanya tak boleh. So min qabli ni merupakan zaraf kan, zaraf. So diturunkan, kalau ini jelas lah, diturunkan kepada kamu. Kalau sini diturunkan sebelum kamu. Macam mana? Apa yang sebelum tu? Unzila. So dia kata halun. Macam mana kita nak kata? Wa huwa aula min ta'liqiha bi unzila. Ada juga yang mengatakan min qabla muta'alliq dengan ini. So dia ada dua lah makna. Unzila min qabli, satu dia muta'alliq dengan unzila. So muta'alliq, dia bermuta'alliq dengan unzila. Satu lagi i'rab dia ialah dianya sendiri adalah hal. Ni min qabli ni ada hal. So bila hal mesti ada zuhal dia kan. So zuhal dia mahzuf. Mahzuf. Bimahzufin. Oh no. Hal tu sendiri mahzuf. Bima unzila. Sebab apa? Sebab dari segi makna tak kena lah. Kalau kita kata min qabl ni, dari segi makna dia ada problem sikit. Diturun dengan apa yang diturunkan, min qabl mana sebelum kamu. Apa yang diturunkan sebelum kamu? Yang ni jelas kan? Apa yang diturunkan sebelum kepada kamu ialah Al-Quran. So sini kalau kita kata Quran, tak kena pula dengan min qabl. Betul tak? Dah sini dah ada kata ataf yang ni dah. Sini Quran, ma ni. Ma ni kalau kita kata Quran, so min qabl tak kena. Kan? Tapi kalau kita kata hazaf, kata hal, dengan apa yang diturunkan kepada kamu. Apa yang diturunkan kepada kamu itu, kita buatlah kainan ke, hal keadaan dia, sebelum kamu. Macam mana nak urah? Saya tak tahu. Sebab apa dia kata aula? Wa huwa aula min ta'liqiha, dia lebih aula daripada kamu menta'liqkan dia dengan unzila. Kalau yang ni nak bandingkan yang ni lebih bagus, dia kata terjemahan. Ada catatan tak? Ada siapa ada hadiah tak? Yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Yani so Zulhari dalam ni lah kan. Ni hiya sini ataupun huwa di sini. Ni apa-apa saja mana kitab-kitab mana sini. Kitab-kitab yang hal keadaan kitab itu sebelum kamu. Kan, hal keadaan kitab itu sebelum kamu. Kalau yang ni diturunkan sebelum kamu. Macam mana? Tinggal situ lah. Nanti kalau saya ada hadiah, saya cakap. Unzila min qabl wa bil akhirah. Wa bil akhirati
bil akhirati, okay, waw huruf ataf, kemudian ja dengan majrur muta'alliq dengan yukinuna. So nanti yukinu wa bil akhirati hum yukinuna. So wabil akhirah sepatutnya yukinuna bil akhirah, mereka yakin dengan akhirah. Sebab tu dia kata yang ni milik yang ni, bukannya depan-depan ni. Sebab kita biasanya kalau fi'il dulu barulah jar majrur, kan? So dia letakkan sini wabil akhirati hum yukinun. Kemudian yukinun ni sendiri hum dulu. Okay, hum ni dhamir. So dhamir ada dua, satu muttasil dengan munfasil. So dia adalah munfasil kerana dia terpisah, kan? So dhamir munfasil. Dan dia ni mula ayat. So bila mula ayat, dianya adalah fi mahalli rafa'. Kita kata mahal kenapa? Dia mabni. So mabni. Kalau mabni kena ada mahal di tempat. Dia hanya di tempat rafa' kerana dia mubtada'. Dia ni adalah mubtada' dari segi makna. Setiap isim yang kita mulakan ayat, so dia adalah mubtada'. Oleh kerana mubtada' ni hukum dia rafa'. Tapi oleh kerana dia mabni, kita kata fi mahalli rafa'. Mubtada'. So yukinu pula ni mudah saja, fi'il mudhari', fi'lun mudhari'un marfu'un. Marfu' pasal apa? Sebab tak ada jazam, tak ada jazim, tak ada nasib. Amil nasib, amil jazim. Wal waw fa'iluhu. Waw sini ialah fa'ilnya. Ini fa'il. Kemudian wal jumlatu ismiyah. Oleh kerana kita mula dengan isim, maka ayat ini kita panggil jumlah ismiyah. Ini mubtada', ini khabar. Okey? Ini jumlah ismiyah ma'tufatun. Kenapa? Kerana dia mula dengan waw di sini. Ba ni duduk sini sepatutnya bil akhirah. Jadi jumlah ni jumlah ma'tufah. Jumlah yang ada kait mengait dengan yang sebelah ni, sebelum ni, sebab ada waw. So jumlah ni ada kait. Sepatutnya sini waw. Wa hum yuqinuna bil akhirah. So oleh kerana bermula dengan waw, maka dia kata dia jumlah ma'tufah, jumlah yang ada hubungan dengan jumlah yang sebelum ni. Dia mengekori jumlah fi'liyah, ma'tufah ala jumlah fi'liyah, iaitu wahiya wa mimma razaqnahum yunfikuna. Mana yunfikuna ni? Sebab yunfikuna pun dia bermula dengan yunfikuna, sepatutnya yunfikuna mimma razaqnahum, kan? Yunfikuna mimma razaqnahum. So yunfiku tadi dia dah sebut yunfiku jadi apa? Yunfikuna silah, kan? Wahum yuqinuna bil akhirah wa mimma razaqnahum wa sayati wa mimma razaqnahum wa sayati, akan datang sirru, rahsia al-mukhalafati, perbezaan antara dua jumlah ni. Apa bezanya yunfikuna mimma razaqnahum dengan yuqinuna bil akhirah? Dari segi balaghah, fi babi al-balaghah. Ulaika wahum wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala. So ulaika ala hudan. Mereka itu. So ini adalah isim isyarat untuk jamak, kan? So isim isyarat. Isim isyarat termasuk mabni, bukan mu'rab. Ingat, mabni lawan dia mu'rab. Mabni dia kekal dia punya baris. So ulaika mabni. Mabni pun tengok ulaika. Ulai. Saya kata mabni ala kasr. Ni ulai tu sebenarnya. Ka ni khitab, kan? So ulaik mabni ala kasri. Ala kasrah. Dia tak boleh kata mabni ala kasrah. Mabni ala kasri, mabni ala fathi, mabni ala dhammi.
So ala ulaika fi mahali rafa'. Ini kerana mubtada. So mubtada hukum dia rafa'. Oleh kerana dia mabni, kita kata mahal. Mahal rafa'. Fi mahali, di tempat rafa'. Fi mahali rafa', fi mahali raf'in, kerana dia itu adalah mubtada'un, dan kaf di sini ialah khitab untuk kamu orang depan, supaya orang kamu dengar nu tengok ulaika ala hudan. Ini jar, ini majrur. So jar majrur mesti muta'alliq dengan apa? Ulaika ala hudan, mesti muta'alliq dengan mahzuf lah. Kita dah faham tu, sebab tak ada fi'il pun yang ada kait mengait dengan sini. Okey, ulaika dia nak kata mereka itu kekal dalam petunjuk, mereka itu sabit dalam petunjuk, mereka itu wujud mereka dalam petunjuk. Tu nak cerita macam tu sebenarnya. Kalau kita dah faham dah ulaika ala hudan, dia tak boleh, dia kena ada muta'alliq dia. So ulaika mawjuduna, ulaika mustaqirruna, mereka itu kekal dalam petunjuk. So dia mahzuf, muta'alliq dengan mahzuf ada sini, kainun dan sebagainya. Mahzuf pun, dan dia adalah khabar. Sini kan ala huda ni, kalau tak nak pakai dia punya mahzuf tu, kita kata dia sendiri adalah khabar. Khabarun kepada ulaika, li ulaika. Ulaika ala hudam min rabbihim. Min rabbihim, min juga huruf jar, rabbihim majrur. Ni mudaf ilaih adalah majrur, bermuta'alliq dengan mahzuf. Muta'alliqah ni dengan mahzuf. So dia tak kata hudan min rabbihim. Tak kenalah hudan min rabbihim. Tak boleh nak kata hudan yang sifatnya daripada Tuhan, tak boleh juga kan. So kita nak kata min rabbihim ni apa benda? So dia kata min rabbihim ni ialah jar, dan sini majrur, mesti dia muta'alliq. Tak boleh nak muta'alliq dengan hudan kerana tak masuk makna dia. So dia kata dia muta'alliq dengan satu yang dihazafkan di sini, mahzuf, iaitu sifat. Sifat. Sifat, mana sifat ni kalau dihazafkan dia ganti sifat lah. So, sebab tu kita kata min rabbi ni sifat, iaitu petunjuk yang sifatnya bagaimana? Sifatnya daripada Tuhan. So sini kita boleh tulis hudan, bukanlah kainun ke, hudan mustaqirrun, yang kekal dia daripada Tuhan. Hudan mawjudun min rabbihim, kainun min rabbihim. Boleh buat gitu. Hudan istaqarra min rabbihim. So sini adalah sifat. Sebab apa ini? Ini apa ni? Nakirah ke makrifah? Nakirah. So sini pun kena ada nakirah. So hudan ni ialah majrur. So nanti sini kalau kita masukkan mustaqirrin, hudan mustaqirrin min rabbihim. Sifat. Kemudian ulaika ala hudan min rabbihim, ini ialah jumlah apa? Ismiyah bukan? Jumlah ismiyah. So jumlah ni ialah, dia kata ayat baru ni. Dah habis ni, tak semestinya ada waw. Ayat baru. So kita panggil jumlah isti'naf. Isti'naf ni jumlah ibtidaiyah. Kalau ibtidaiyah dia mula-mula betul-betul. Kalau di tengah-tengah tu dia mula, kita panggil isti'naf. So, isti'nafiyah. Jadi mula ayat mula baru di tengah-tengah ni kita panggil isti'naf. Mula yang baru kita dah kata seperti ibtidaiyah juga. Itu la mahallalaha minal i'rab. La mahallalaha minal i'rab. Wa ulaika hum muflihuna. Wa ulaika hum al-muflihuna. Nampak? Kamera nampak? Wa ulaika ni sebab kita mula dengan ayat, dia adalah isim isyarah, so dia mubtada. So mubtada.
Hum ni siapa tak kenal dia dhamir? Siapa tak kenal dia dhamir munfasil? So kita kenal dhamirun munfasilun wa hum dhamirun munfasilun. Ataupun dia tu imadun saja. So imadun tu dia sokongan saja kepada ni aja. Macam takkid lah, ulaika ulaika tu maksudnya hum. Imadun la mahalla lahu. Dia tidak ada i'rab juga. Dhamir bukan dhamir, dia dhamir tadi dhamir munfasilun, tapi ini panggil dhamir fasal. Dhamiru faslin. Dhamiru faslin. Dhamir yang nak menunjukkan ulaika ni saja. Dhamir fasal. Dan muflihun ialah khabar. So ulaika al-muflihuna. Mereka itu adalah orang-orang yang berjaya itu. Ulaika khabar kepada ulaika al-muflihuna. Okey, itu satu i'rab dia. Satu i'rab yang lain, walaka an tu'riba, kamu boleh i'rabkan hum ni, kalau tak saya pakai dia sebagai dhamir fasal, hum ni sebagai mubtada. So ada dua mubtada. Gitu. Ulaika, habis duduk situ dia diam sekejap. Selesaikan ini dulu. Ini mubtada khabar. Kan? So mubtada khabar ni, jumlah ni jadi khabar pula kepada ulaika. Kan? Ulaika ni mubtada dah, duduk diam di situ, selesaikan ini dulu. So hum mubtada, al-muflihun khabar. Mubtada khabar ni, jumlah ismiyah ni jadi khabar pula kepada ulaika. So dia kata walaka an tu'riba hum ni sebagai mubtadaun, wal muflihu khabarnya, wal muflihuna khabaruhu, wal jumlah ismiyah ni adalah khabar kepada ulaika. Wallahu a'lam bissawab.